blood circulation system in our body. Ada dua jenis peredaran darah dekat dalam badan kita. Yang pertama kita panggil peredaran darah sistemik. Satu lagi kita panggil sebagai peredaran darah pulmonar, ya. Right. Kalau kita tengok bila saya cakap peredaran pulmonari, right? Maknanya darah bergerak daripada jantung, dia pergi kepada paru dan dia balik pada jantung. Okay? So when we call as the pulmonary circulation, right? So the blood pump from heart to our lungs and back to our heart. Okay? So kalau kita tengok ya, bahagian biru ni adalah bahagian yang kurang dengan oksigen. Manakala bahagian yang merah ni bahagian yang kurang yang kaya dengan oksigen. Ini kurang. Ini kita tulislah deoksi ataupun ternyah. Yang ni pula oksi pun kaya. Right. So, bila kita tarik udara, so kita tidak kaya dengan oksigen, dia masuk ke dalam jantung, right? Dia masuk dalam jantung dan dia akan pump ke seluruh bahagian badan, right? Kecuali paru, dia tak pergi. Seluruh bahagian badan, kecuali ni saja tak pergi, right? So, daripada sini berlakulah proses respirasi. Setelah berlaku proses respirasi dan dia darah tadi kekurangan oksigen. Bila kurang oksigen dan kita panggil sebagai deoxygenated blood ataupun bahasa Melayu we call them as ternyah oksigen. Dan dia akan masuk balik ke dalam jantung dan dia karbon dioksida setelah berlakunya proses respirasi, nampak low oxygen, high carbon dioxide, hantar balik kepada paru untuk dikeluarkan. Okay. So tadi saya kata peredaran pulmonari, right? Satu lagi kita panggil sebagai peredaran sistemik, maknanya daripada jantung pergi ke seluruh bahagian badan kecuali paru dan hantar balik kepada jantung, right? Systemic circulation from heart to all parts of body except lungs. Tu dia. Right? Manakala pulmonary circulation from heart to lungs back to heart. Tu dia. Dua bahagian Ada buku dia tulis apa yang dikata sebagai sistem peredaran darah ganda dua. Macam ni lah, right? Okey, ada kalau saya nak tahu respon anda, adakah anda faham setakat ni? Boleh faham tak? Kalau anda faham, type okey. Okey. Type okey guys. Okey, Nobita. Okey. Who else? Cepat guys, cepat. Saya nak pergi kepada next part. Okey, saya tak faham cikgu. Awak tak faham dekat bahagian mana? Siapa yang tak faham tadi? Beritahu saya. Dekat bahagian mana? Yang peredaran darah tu. Awak tak faham sangat BI tu. Okey, betul? Okey. Sini okey, saya terangkan dalam bahasa Melayu pula Begini paling penting bila awak nak faham peredaran darah di dalam badan kita, okey. Kita makan, kita minum, kita bernafas. Bila kita makan, makanan tadi perlu dijadikan tenaga. Selain pada dapat tenaga, kita makan adalah untuk sebab kesihatan, right? Untuk sebab kesihatan. Jadi kita boleh hidup lah, right? Jadi makanan tadi yang kita makan perlu dibawa ke seluruh bahagian badan. Ya, ada lagi saya nak tambah. Membesar. Kita membesar saya tak boleh besar dah sebab saya dah mencapai pembesaran maksimum. Macam awak bila awak makan, bila kita makan, so makanan tadi perlu dihantar ke seluruh bahagian badan. Jadi ia perlukan satu sistem, yakni sistem peredaran darah.
Sebab darah ni adalah benda yang boleh bawa benda semua. Makanan kita. Maknanya nak hasilkan tenaga, inilah sistem yang kena bawa. Right. Jadi sistem tu dia ada jantung, ada salur darah dan dia ada mesti ada darah. Ya. Sebab darah tu adalah cecair yang boleh mengangkut benda tu semua. Right. Jadi yang minggu lepas awak dah belajar tentang sistem respirasi. Jadi ini adalah sambungan. Right? Ini adalah sambungan. Okey, dalam sistem peredaran darah ni, jantung kita ni tugas dia pump saja. Pump, So dia pump darah ke seluruh bahagian. Kalau kita tengok yang pertama yang merah ni, yang merah sebelah kiri ni, merah sebelah kiri ni pergi ke badan daripada jantung pump ke seluruh badan. Darah dengan oksigen. Pergi seluruh badan. Satu titik. Kenapa? Sebab saya akan terangkan selepas ni. Okey, setelah berlakunya respirasi, darah tadi kurang oksigen. Sebab setelah berlakunya respirasi, ingat tak cerita makan burger, ambil dengan oksigen, berlakulah respirasi, so kita akan dapat tenaga. Apa yang kita bebaskan setelah berlakunya proses respirasi? Karbon dioksida. So sedikit uap air. Ingat, uap air. Karbon dioksida. So karbon dioksida tadi tinggi. Nampak high carbon dioxide, high CO2, low O2. Jadi bila high carbon dioksida, dia perlu dikeluarkan cepat daripada badan. Masuk dalam jantung, sebab jantung kita ni kena pump kuat. Masuk balik dalam jantung kita, kena pump masuk ke dalam paru dan keluarkan karbon dioksida setelah berlakunya proses respirasi. Dan inilah kita hembus udara, kita hembus. So kita tarik balik udara, sedut udara, so kita masukkan oksigen. So proses dia berterusan lah selama hayat kita. Okey. Ada lagi yang masuk. Okey, boleh faham Okey. Kita tengok jantung kita ni, sistem peredaran darah pada jantung kita ni ada dua jenis peredaran. Satu kita panggil sebagai peredaran pulmonari. Okey. Peredaran darah pulmonari ni dia bermula daripada jantung pergi kepada peparu dan balik pada jantung. Cuba awak bayangkan sekarang bila saya cakap daripada jantung pergi pada peparu dan balik pada jantung. Maknanya sini pergi sini dan balik ke sini kan. So ini kita panggil sebagai sistem peredaran pulmonari. Satu lagi peredaran kita panggil peredaran sistemik. Daripada jantung ke seluruh bahagian badan kecuali peparu. Jantung ke seluruh bahagian badan kecuali peparu dan balik kepada jantung. Boleh faham tak? Kalau boleh faham, type okey. Boleh faham kan? Tak ada respon pun. Okey tak? Okey guys. Faham sikit. Rovina, which area yang kamu tak faham? Please let me know. Type je kat situ. Ataupun kamu nak cakap, kita tak apa. Saya bagi kamu cakap sebab kita tak ramai. Ramai-ramai payah jugalah. Pulmonari dengan sistemik tu bawa benda yang sama. Maksud awak bawa darah? Yelah, bawa darah lah. Cuma dia bawa darah lah. Cuma kalau awak tengok sini, awak tengok biru dengan merah awak tengok dia benda yang dia bawa tu darah lah. Cuma kalau awak nampak, kalau saya katakan pulmonary circulation, maknanya jantung pada peparu, maknanya darah ini kurang oksigen, oksida kepada
buat apa? Keluarkan karbon dioksida, betul. Dan setelah berlakunya proses respirasi, proses kita sedut udara, oksigen masuk pula. So darah tadi dah kaya dengan oksigen. Masuk balik ke dalam jantung. Itu je beza dia. Yang ni, biru ini kurang oksigen, yang ni tinggi oksigen, kaya oksigen. English we call them as these blue color represent deoxygenated blood, while the red color blood oxygenated blood. Itu saja beza dia. Boleh faham tak? Understand or not? Robina, can you understand or not? This type. Robina? Okay. So, then boleh kita pergi yang berikutnya. Kita pergi yang berikutnya. Alright, saya padam ni dulu. Sebab itu saya nak pastikan kena faham betul-betul jantung ini. Kalau tak faham, susah nak pergi tengok bahagian lain. Itu yang saya risau. Okey, kita tengok bahagian yang lain. Okay. Ini semua nota ni ada kan? Saya dah bagi semua ni nota kepada anda. Ni dah ada. Ni awak dah tengok. Semua kita pergi yang berikutnya. Okey. Kita tengok yang berikutnya. Ni dia. Okey, yang berikutnya. Okey. Tak apa, jangan risau. Kalau tak berapa jelas, nanti saya boleh lukiskan balik. Right. So, salur darah kita, our blood vessel. Salur darah kita ni ada 3 jenis. Yang pertama kita panggil artery. Bahasa Inggeris A-R-T-E-R-Y. Yang kedua kita panggil vena. Saya tak suka macam ni. Saya suka tulis artery, vena dan kapilari. Macam tu. Alright. Yang kedua kita panggil vena. Bahasa Inggeris vein. Yang ketiga kita panggil capillary. Kapilari darah lah bahasa Inggeris. Alright. Okay. So, 3 jenis salur darah yang kita ada. Okay. So, sekarang saya nak gunakan satu lain. Alright. Okay. Salur darah, blood vessel. Okay, ada 3 jenis. Arteri, vena, kapilari. Kapilari. Betul tak itu? Betul lah. Okay, Jadi, salur darah kita ni berbeza antara satu sama lain, right? Okay, kalau saya tunjukkan balik sedikit gambar rajah, di mana arteri, di mana vena, di mana kapilari, right? Awak tengok gambar rajah saya sebelah sini. Ya. Ini peparu, ingat lagi tak? Lukisan minggu lepas yang saya lukis lah. Okay. Yang ni jantung. Bukan benda lain jantung Ini kaki saya lah. Right. Okay. So, bila kita sedut udara oksigen masuk. So, darah tadi kaya dengan oksigen. Lepas tu jantung kita akan pump ke seluruh bahagian badan kecuali peparu. Right. Dan pergi kepada anggota badan kecuali peparu, berlakulah proses respirasi dan karbon dioksida banyak masuk balik ke dalam jantung untuk dipam keluar dan pergi pada peparu. Okey, keluarkan karbon dioksida lah. Baik. Jadi kita tengok Saya nak bagi jelas
pada awak nampak, supaya awak nampak. Okey. Di manakah bahagian arteri, di manakah bahagian vena dan di manakah bahagian kapilari. Okey. Yang ni kalau kita tengok, ini adalah bahagian arteri, right? Ini adalah bahagian vena dan penyambung antara kedua-dua arteri dengan vena ni kita panggil satu salur darah yang halus, kecil, yang bilangan dia banyak. Mana proses respirasi berlaku, kita panggil sebagai salur darah kapilari. So, setiap satu salur darah itu mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Each of these blood vessels have different characteristics. So, you must understand. Ya, kenapa dia ada sifat-sifat atau ciri-ciri yang berbeza. Okay, sekarang saya nak tunjukkan satu gambar raja lain. Okay. Kita tengok arteri dulu. Arteri. Arteri ni adalah satu salur darah yang dinding dia tebal. Ya, ini dinding dia. Dan dia ada ruangan di mana pengaliran darah itu berlaku. Flowing of the blood. Bahagian pengaliran darah berlaku itu kita panggil sebagai lumen. Jadi bila dinding tebal, dia berupaya menahan tekanan yang besar. Able to withstand the high pressure from the blood. Okay. Manakala salur darah yang kedua kita panggil sebagai vena. Vein, ya. So, dia ada dinding yang kurang tebal. Tipis sikitlah. Okay. Lumen dia besar. Bila dinding dia tebal, kurang tebal, jadi lumen dia besar. Ini lumen dia. Manakala satu lagi, tak adalah besar ni. Tapi saya lukis juga besar ni, ya. Sebab takkan saya nak lukis kecil-kecil. Saya nak tunjukkan kepada awak struktur dia tu, okey. Ini kita panggil sebagai kapilari. Kapilari. So, ini lumen dia. Ini lumen dia. Yang ini pula dinding dia. Dinding tebal dia, satu sel saja tebal dia. The capillary wall only one cell thick. Satu sel. Ingat tak? Ada student yang tanya kepada saya, cikgu, agak-agak berapa lah agak cikgu? Saya tak boleh nak bagi agakkan yang tepat kepada awak apa ni ketebalan satu sel. Tapi imagine lah kalau sekeping kertas atau awak belah tempat. Kita tak boleh nak imagine kan berapa tebal itulah. Saya boleh bagi macam itulah imajinasi dia, right? Okey, ya. So arteri ni dia ada dinding yang tebal. Dinding ini adalah satu struktur yang berotot, muscular structure. Ya. Jadi bila dinding yang berotot ni dia kenyal, flex, dia agak fleksi lah. Jadi bila darah mengalir melalui arteri, dia boleh mengembang, it can expand. Jadi bila mengembang dan dia tak pecah lah. Tapi boleh juga kalau tekanan terlalu kuat boleh juga pecah. Itu ada masalah lain lah. Okay, jadi arteri ini dia akan mengembang dan bila darah dah mengalir melalui satu kawasan, dia akan balik kepada keadaan asal, back to the original shape. Mana jadi kecil balik lah. Jadi tekanan tu dah lepas, maka dia balik kepada keadaan asal. Yang ni pula tekanan ni rendah. Sebab tu dinding dia nipis. Yang ni pula sangat. Sebab tu dinding dia satu sel. Kenapa? Darah yang mengalir kat sini sangat-sangat perlahan. Kerana apa? Sebab untuk membolehkan proses respirasi itu berlaku, oksigen keluar, diffuse, meresap keluar daripada salur darah. Kemudian makanan seperti apa? Seperti kosa meresap keluar daripada salur darah. Inilah dia. Ini tak boleh. Tapi dekat sini. Jadi dia perlu slow lah. Slow sangat. Slow and steady. Okay kan? So boleh nampak So awak dah nampak sedikit bila saya lukiskan macam ni. Saya tak tahulah, takut awak laju sangat ke. Boleh faham tak guys? Kalau faham type okey, tak faham beritahu saya.
Okey. Okey. Faham setakat ni. Okey, Farihin. Setakat ni dekat mana awak? Bahagian mana tak faham? Farihin dengan Naib. Faham. Oh, faham maksud saya. Okey. Right, So, kita sambung lagi, Right. Awak dah nampak lumen ni kan? Awak dah nampak lumen. Awak dah nampak dia punya dinding dia tu. So, kita tengok lagi, right? Kalau saya tanya awak, okay, saya nak test power sikit. Sikit je test power. Ini peparu. Jantung, selalu bahagian badan. Okey. So bagi tahu saya apa? Nanti sabar, sorry. Okay. Ni arteri. Tolong type dekat situ. Tolong tolong type dekat awak punya chat lah. Ini bagi tahu saya, ini saludara arteri Tolong type dekat situ, dekat bahagian chat tu, ini oxygenated ataupun deoxygenated blood. Darah beroksigen ataupun tenyah oksigen. Okey. Lagi. Okey. Lagi. Nobita okey, Farin okey. Lagi? Ramai tu belum type lagi. Okey, Robina sudah. Okey. Lagi. Puan Adam sudah. Okey lagi. Come on. Nadia sudah. Damia sudah. Alamak. Farin sudah. Okey, Adina sudah. Okey, right. Very good. Okey. Jadi saya senang hatilah sebab awak boleh faham apa yang saya terangkan. Okey, So, kita tengok lagi. Okey, dekat arteri ni oleh kerana darah itu mengalir dengan laju. Laju. Darah kita ni dipump banyak tau. Bayangkanlah kalau tak cukup darah dalam badan kita ni, sesuatu masalah kesihatan boleh berlaku. Okay. Jadi bila darah mengalir laju dekat dalam hati, jadi dia tak ada injap. Dia tak perlu jadi dia tak perlu injap. Ya, ini laju. Pengaliran darah laju. Allah, perlukan LAJU. Ini je pun. Laju. Jadi bila pengaliran darah laju, jadi dia tak perlu injap. Right? Manakala vena pula, pengaliran darah taklah begitu laju. Jadi dia memerlukan injap. Right? Yang ni pula, ini tidak, ini pun tidak. So, yang ni tak ada injap. Jadi hanya ada satu bahagian saja yang mempunyai injap, yakni vena. Okey. Jadi vena tu ada injap. Kenapa ada injap? Untuk mengelakkan backflow. Dia akan mengelakkan darah berpatah kembali. Right. Jadi darah oksigen dengan ternyah oksigen tak boleh campur. Right? Tak boleh campur. Okey. Jadi saya rasa ini bahagian-bahagian yang penting setakat ni. Okey. Jadi boleh tak kita pergi bahagian yang berikutnya? Tekanan darah. Boleh guys Okay. Sekarang saya nak padam gambar rajah yang ni.
Okey. Okey, then kita nak tengok yang berikutnya adalah tekanan darah ya. Kita nak tengok blood pressure. Okey, tekanan darah. Bila kita cakap tekanan darah, blood pressure ya. Tekanan darah bila kita cakap tekanan darah ni adalah tekanan yang dikenakan ke atas salur darah akibat peredaran darah. Jadi bila kita katakan bila ada tekanan berlaku, tekanan tu dia berlaku dekat mana? Dia berlaku dekat dinding salur darah, right? Jadi tekanan darah manusia ni kita ada dua jenis bacaan. Satu kita panggil sebagai bacaan sistolik, satu lagi kita panggil sebagai bacaan diastolik. Right? Jadi apakah yang kita panggil sebagai bacaan sistolik? Bacaan sistolik. Bacaan sistolik. Okey, right. Apakah bacaan sistolik? Bacaan sistolik, saya buat macam ni pula Bacaan sistolik ni, saya pakai pen lain lah. Saya nak adjust. Okey. Sistolik ni adalah bacaan atas. Ini bacaan sistolik. Manakala bacaan diastolik adalah bacaan bahagian bawah. Bacaan diastolik. Right. Saya buat dalam XY pun boleh. XY, X2, what we call them as the magnitude of the systolic reading. Systolic reading, ini adalah diastolic reading. Itu dia. Right. So unit dia adalah mmHg. millimeter mercury, Hg. Itu dia. So ini adalah bacaan bagi tekanan darah. Okey, bacaan darah, tekanan darah bagi orang normal. Berapa orang normal? 100 bacaan sistolik ya. X tu 120 per 80 mmHg. Ini normal. Jadi kalau orang yang normal, sihat, bacaan dia adalah 120 per mmHg. Right. Kalau daripada bacaan sistolik dengan diastolik ni lah kita boleh tahu tahap kesihatan seseorang ni. Kita boleh tengok sama ada tekanan dia okey ke tak okey ke, right? Kalau katakan dia mengalami masalah, then bacaan darah tu apa, right? Kalau kita katakan 120 per 80, right? Kalau katakan 140 atas tu sistolik tu dah 140, itu dah tak normal lah dia. Kalau kita tengok, bila kita kata tak normal, then dia mungkin ada mengalami tekanan. Contoh, saya ambil contoh yang senang saja. Kalau katakan seseorang tu tersangkut dekat traffic jam. Jadi dia akan mengalami tekanan, dia rasa marah, lambatlah. Kenapa kereta pergerakan lambat? So tekanan, aku dah lambat nak pergi kerja ni. Macam itulah. Ataupun tak siap kerja rumah. Contoh, right. Jadi
orang-orang yang walaupun orang yang muda pun dia pun boleh mengalami tekanan yang bacaan tekanan yang berbeza ya, macam orang dewasa yang lain. Boleh. Kalau katakan jangan kita katakan budak-budak dia tak ada tekanan darah dia stable macam no, dia pun boleh berubah macam orang sihat, macam orang dewasa yang lain, right? Jadi kalau kita tengok otot jantung kita ni akan mengendur dan mengecut untuk mengepam darah, right? Jadi apabila dia jantung kita berdenyut itu, right? Itulah kita katakan fasa dia tu. Fasa yakni fasa sistol dengan fasa diastol, right? Jadi fasa sistol ni adalah apa kita katakan sebagai ventricle mengecut dan darah dipam keluar daripada hati. Maknanya begini saya lukiskan gambar rajah dia. Swastika amat sangat masuk. Sekejap saya tengok berapa ni. Sekejap 4 5 7. Sekejap saya pelajak kan. Ada sikit lagi masuklah. Sudah cek guys. Ya, madam. Okey. Okey, sekarang ni saya nak perlukan ruangan lah, saya padam yang ni lah. Padam lah ya. Kita ada limitation sikit lah. Bahkan untuk melukis ni itu terhad nampaknya. Okey saya lukis balik yang pernah saya buat. Saya tunjukkan kepada awak. Okey. Right. Nanti awak tengok balik nota awak tu ya. Okey, kalau kita tengok apa kita katakan sebagai kita sistem. Kalau awak tengok dalam nota yang saya dalam awak yang ada minggu lepas dan kalau awak boleh tengok balik, right. Dalam sistol ni, okey, kedua-dua atrium akan mengalami sistol. Jadi maknanya apa yang kita katakan pengecutan. Bila kecut gunakan, bila kecut struktur ni kecil ya. Ini bahagian atrium, so atrium ni akan kecut kecil. Yang ni pula dia akan relax. Ingat ya, otot kita hanya boleh buat dua perkara saja. Satu dia mengecut, satu lagi dia boleh relax ya. Our muscle only can do two things. The first one what we call as contraction, second one relaxation. Right? Jadi dia tak boleh
otot kita tak boleh buat dua perkara sekaligus. Kalau awak tengok muscle saya ni, tengok So, kalau ni bicep ni tricep. So, kalau saya nak angkat otot sini mengecut, boleh nak katakan sini kecut, sini kecut, saya nak angkat kan? Jadi tak boleh. So, salah satu mesti kecut, salah satu mesti relax. Okay? So, bila sini kecut, sini relax. So, bila sini kecut, apa yang akan berlaku? Yang akan pump masuk darah ke sini. So, bahagian sini penuh dengan darah. Penuh dengan darah. Ini pun penuh dengan darah. Sini, dia kembang sikit lah. Itu. Okay? So, bila dia mengembang, jadi darah boleh masuk dekat bahagian situ. So, kita panggil sebagai diastole. Right? So, yang berikutnya, peringkat yang berikutnya, dia nak pump keluar. So, bahagian sini pula akan kecut. So, bila sini kecut, otot sini kecut, so darah keluar daripada jantung. Sini, darah akan keluar melalui sini dan keluar melalui sini. Satu pergi aorta, satu pergi bahagian apa kita panggil sebagai pulmonary artery, artery pulmonary. So, fasa ini berlaku serentak. Okay? Satu kecut, satu relax. Satu kecut, satu relax. Satu kecut, satu relax. So, kita panggil sebagai systole and diastole. Right. Jadi dia awak ini nampak agak complicated sikit. Tapi yang paling penting awak kena ingat macam ni Saya ulang balik Ini saya nak bagi awak kunci supaya awak boleh nampak dengan jelas Otot hanya boleh kecut dengan relax. Satu kecut, satu lagi relax. Betul ni. Betul lah tu Jadi salah satu, bila satu kecut, kalau atas atrium ni atrium, ini ventricle. Kalau sini kecut, sini mesti relax. Kalau sini relax, sini kecut, sini relax. Kalau sini kecut, sini mesti relax. Ada yang macam tu. Dia tak boleh buat dua-dua sekaligus. Okay guys, boleh faham tak? Kalau faham tak okey? Tak faham beritahu saya. Faham. Farihin faham? Rowina okey? Come on guys. Sikit kita tak ada banyak masa ni. Kita ada 10-11 minit lagi. Lagi yang lain. Kalau atrium kanan kecut, atrium kiri pun akan kecut cikgu. Iyalah. Right. Okey, lagi. Okey, Nawita. Okey. Alright, semua okey lah Okey. Then kita pergi yang berikut. Kenapa ada duk-duk? Bukan duk-duk, sebenarnya lub-duk. L-U-B-D-U-P. L-U-B-D-U-P. Lub-duk, 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 lub-duk. Bunyi lub-duk ni disebabkan injap kita tertutup. Kita tengok yang pertama. Bunyi loop ni datang daripada injap tricuspid dan bicuspid yang tertutup. Tricuspid dan bicuspid. Tutup. Dah cukup. Tempatlah. Kita buat sini Okey. Manakala bunyi tub injap sabit tertutup. Injap sabit. Loop sound produced from the closed tricuspid and bicuspid valve. Tutup. Close. Kalau du pula, bukan B D-U-B.
Injak sabit, semilunar valve close. Bunyi dup, injak sabit itu tutup. Itu dia. So, berulanglah. Loop tu. Loop tu. Loop tu. Loop tu. Loop tu. Loop tu. Ya. Jadi, bila ada pengaliran yang laju, tekanan yang agak kuat tu, cepat dia tutup. Tutup je tu. Tup. 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 Loop tu. Loop tu. Tup. Loop. Tup. Loop tu. Macam tu lah. Contohlah saya nak tunjuk macam tu nak bagi awak faham betul. Okey guys, boleh faham tak tu? Kalau faham, type okey. Tak faham bagi tahu saya. Boleh tu boleh. Okey Rowina, Nobita belum. Siapa tadi? Ingatlah. Nadia okey. Patricia okey, Tuan Adam okey. Farihin boleh. Right, okey. So, setakat ni ada soalan tak nak tanya saya? Kita tak ada banyak masa Ada tak? Tak ada. Tak ada. Farihin tak ada. Tak ada. Tak ada Okay, tak ada. Then kita move to the next part. Right. Factor that affecting our heartbeat. Jadi faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Nombor 1, jantina. Orang lelaki dia mempunyai denyutan nadi yang lebih rendah berbanding perempuan. Maknanya slow sikit lah Kerana apa? Sebab saiz badan orang perempuan ini dia lebih kecil. Jadi jisim otot kurang berbanding orang lelaki. Jadi dia denyutan tu tinggi. Jadi cepat sikit lah. Banding orang lelaki slow sikit. Yang kedua, umur. Normal bagi seorang remaja, cawak berehat adalah 75 denyutan per minit. Maknanya kalau letak ni tangan saya, ni cari sini, ni sini, tengok jam, dalam 1 minit awak tengok, awak kira lebih kurang 75 lah lebih kurangnya, right? Maknanya itu normal lah, sihat, right? Kalau warga emas, dia punya denyutan dia lagi rendah. Kerana apa? Faktor tua lah, penuaan. Okay. Next one, kadar kesihatan. Individu yang sihat, denyutan nadi dia rendah. Kalau demam ke sakit, denyutan nadi dia tinggi. Sebab apa? Dia perlu badan dia perlu menerima lebih banyak lebih banyak tekanan darah ataupun faktor-faktor lain. Kemudian kecergasan aktiviti. Right. Kalau orang yang lakukan kecergasan aktiviti, bersenam, lari, melompat-lompat, apa lagi? Macam-macam lah aktiviti semasa PKP ni kan. Melompat dari atas ke bawah, melari dalam rumah, right? Main basikal kan, mengejar. So denyutan nadi akan jadi tinggi sikit. Right? Jadi kenapa? Sebab nak bekalkan oksigen dan glukosa dengan lebih banyak. Supply more oxygen and glucose throughout our body. Jadi oksigen kena cukup lah. Jadi perlukan denyutan yang lebih, pump yang lebih banyak. Jadi denyutan akan jadi banyak lah, lebih tinggi. Pump banyak, jadi denyutan tinggi. Right?